La ilaha illallah. Siapakah Sultan Muhammad II? Apakah kaitan baginda dengan Istanbul? Bagaimanakah Konstantinopel bertukar nama kepada Istanbul? Hai, nama saya Aisyah dan hari ini saya ingin menceritakan tentang keunggulan Sultan Muhammad II. Nama sebenar baginda ialah Muhammad bin Murad bin Muhammad bin Bayazid dan merupakan Sultan ke-7 Kerajaan Uthmaniyah. Baginda telah menaiki tahta seawal 19 tahun bagi menggantikan ayahandanya iaitu Sultan Murad II. Baginda dikenali sebagai Sultan Muhammad Al-Fatih atau Sultan Muhammad II dan terkenal dengan kejayaannya yang telah menakluk kota Konstantinopel serta membawa kepada kehancuran Empayar Byzantine. Baginda dilahirkan pada 29 Mac 1432 di Adrianople, iaitu sebuah bandar bersepadan Turki Bulgaria dan merupakan ibu kota kerajaan Uthmaniyah pada ketika itu. Baginda telah meninggal dunia pada 3 Mei 1481 pada usia 49 tahun. Baginda adalah Sultan yang memerintah Empayar Uthmaniyah pada masa yang singkat iaitu pada tahun 1444 hingga 1446 dan kemudian dinaiki tahta sekali lagi pada tahun 1451 hingga 1481. Selepas kenaikan tahta pada kedua kalinya, Baginda telah menumpukan dirinya untuk mengukuhkan tentera laut Uthmaniyah dan membuat persediaan untuk mengambil Konstantinopel. Ketika hanya berumur 21 tahun, Baginda telah menguasai 6 bahasa iaitu bahasa Turki, Greek, Hebrew, Arab, Parsi dan Latin. Kemahiran peperangan juga turut dilatih seperti strategi dan taktik peperangan, menggunakan pedang, memanah serta menunggang kuda. Baginda seorang pemuda yang warak dan tidak pernah meninggalkan solat, serta telah menghafal Al-Quran pada umur 8 tahun. Terdapat ramai panglima sebelum ini yang cuba untuk menakluk kota Konstantinopel. Antaranya adalah ayahndanya sendiri iaitu Sultan Murad II. Kota Konstantinopel telah diasaskan oleh Maharaja Rom Konstantin I pada 330 Masihi dan merupakan ibu kota Empayar Byzantine. Kota tersebut telah berkembang pesat sebagai kota utama terbesar dan terkaya di Eropah dan telah menjadi sebagai pusat Kristian Ortodoks. Pada zaman pemerintahan Sultan Muhammad II, Konstantin XI merupakan pemerintah kerajaan kota Konstantinopel pada ketika itu. Namun, kota tersebut menggugat keselamatan umat Islam sejak zaman Nabi Muhammad SAW lagi. Empayar Byzantine telah cuba untuk menghapuskan keseluruhan umat Islam seperti cuba menawan kota Madinah Al-Munawwarah dalam peperangan Tabuk, dan kota tersebut telah menjadi tempat berkumpul tentera salin bagi menyusun strategi untuk menzalimi umat Islam pada 1096. Hal yang demikian telah mendorong panglima-panglima Islam yang lain untuk cuba menawan Konstantinopel dan membuktikan kebenaran hadis. Namun, mereka semua gagal untuk menaklukinya. Kota Konstantinopel mempunyai kelebihan dalam peperangan. Hal ini kerana mereka telah membina 2 lapisan tembok kebal yang tinggi untuk mengelakkan daripada tawanan asing, keadaan muka bumi yang berbukit bukau dan 2/3 sempadan adalah laut, serta terdapat rantai besi untuk sekat laluan kapal yang berlabuh di tanduk emas. Sultan Muhammad Al-Fatih telah meninjau dan mengkaji langkah bapanya, Sultan Murad II yang ingin menawan kota Konstantinopel. 2 tahun pertama selepas menaiki tahta, Baginda telah mengkaji pelan kota Konstantinopel bagi mengenal pasti faktor-faktor kelemahan kota tersebut. Dalam persediaan Sultan Muhammad II, Baginda telah melengkapi angkatan perang dengan 265,000 orang tentera, 400 buah kapal laut, senjata seperti meriam gergasi, pakar motivasi dan ulama, jurutera pembinaan, membina sebuah kubu pertahanan bernama Rumili Hisari, serta mengadakan perikatan perjanjian damai dengan beberapa wilayah terdekat dengan Konstantinopel seperti Serbia dan Hungary untuk mengelak kerajaan Rom Timur mendapat bantuan luar. Walau bagaimanapun, angkatan tentera Byzantine pula dibantu oleh kerajaan Vatikan dan beberapa negara Eropah. Seorang ahli meriam yang bernama Orban
dari kota Konstantinopel telah menawarkan dirinya untuk membuat meriam kepada Sultan Muhammad Al-Fatih, di mana sebelum ini dia bekerja untuk Konstantinopel. Oleh kerana pemerintah Konstantinopel tidak mahu membayar upah yang dijanjikan, dia membelot Konstantinopel serta menawarkan jasanya kepada Sultan Muhammad Al-Fatih untuk membina meriam gergasi. Meriam tersebut adalah meriam pertama yang terbesar yang telah dibuat dengan berat sekitar 700 tan serta peluru yang sangat besar. Pada April 1453, selepas proses persiapan, Sultan Muhammad II bersama angkatan tenteranya seramai 265,000 orang mengepung setiap penjuru Konstantinopel serta membuat penyerangan. Kota Konstantinopel diserang dan dihujani peluru daripada meriam raksasa, namun hanya merosakkan sebahagian daripada dinding luar kota tersebut. Pada masa yang sama, pelabuhan Golden Horn telah dihalang oleh rantai ledakan dan dikawal oleh 28 kapal perang. Sultan Muhammad telah menghantar rundingan kepada pemerintah Konstantinopel agar menyerahkan secara baik kepadanya. Namun tawarannya telah ditolak oleh Konstantin 11. Pada malam 22 April, Sultan Muhammad Al-Fatih telah melaksanakan suatu tindakan yang luar biasa. Baginda mengerahkan tenteranya untuk menolak 70 buah kapal perang yang ringan melalui jalan darat di atas gunung sebelum meluncurkannya semula ke Teluk Golden Horn untuk mengelakkan serangan jalan laut. Walau bagaimanapun, taktik peperangan ini tidak pernah dilakukan oleh mana-mana tentera sebelum ini. Setelah itu, sistem pertahanan Byzantine menjadi semakin lemah kerana kapal-kapal Byzantine kemudiannya habis terbakar kerana dibedil oleh meriam tentera Islam. Oleh itu, Byzantine cuba membentengkan pasukan mereka ke dinding dengan lebih lama. Sebulan kemudian, pertahanan Konstantinopel mula jatuh. Akhirnya, pada 29 Mei 1453, iaitu selepas pengepungan 57 hari, Sultan Muhammad II bersama tenteranya berjaya menawang kota Konstantinopel. Hal ini membuatkan baginda telah berjaya membuktikan kebenaran hadis Nabi Muhammad SAW. Selepas itu, Sultan Muhammad II telah menukar nama Konstantinopel kepada Istanbul yang membawa maksud bandar Islam. Sumbangan Sultan Muhammad II. Dari segi politik, Sultan Muhammad Al-Fatih telah memimpin kerajaan Uthmaniyah pada usia yang sangat muda, iaitu 19 tahun, dan merupakan pemimpin yang warak dan bertoleransi. Yang kedua, ialah baginda dapat menakluk kota Konstantinopel pada umur 21 tahun dan membuktikan kebenaran hadis. Baginda juga meluaskan empayar Islam dengan penaklukan Serbia dan Belgrade serta berjaya menghapuskan perikatan tentera kerajaan Albania. Dari segi sosial pula, baginda membuat pertambahan penduduk di Istanbul. Baginda menyuruh agar penduduk Yunani kembali semula ke kota berkenaan, mengarahkan negeri di bawah takluknya menghantar wakil ke kota tersebut serta menaikkan aktiviti perniagaan yang dijalankan oleh orang Islam dari Asia. Selain itu, masjid-masjid Islam juga dibina. Gereja besar Saint Sophia telah ditukarkan kepada Masjid Hagia Sophia dan baginda juga telah membina 11 buah masjid, madrasah, perpustakaan, rumah kebajikan serta hospital. Dan dari segi agama, baginda telah memberikan kebebasan beragama di Istanbul. Baginda juga mengarahkan supaya gereja tidak dimusnahkan atau tidak diapa-apakan. Antara filem yang mengisahkan Sultan Muhammad Al-Fatih adalah Fatih 1453. Filem ini merupakan terbitan Turkish yang ditayangkan pada 16 April 2012. Filem ini menceritakan peristiwa kejatuhan Konstantinopel ke tentera Uthmaniyah yang diketuai oleh Sultan Muhammad Al-Fatih. Rise of Empires Ottoman, iaitu sebuah drama TV siri yang ditayangkan di Netflix pada 24 Januari 2020. Ia juga mengisahkan Empire Uthmaniyah yang dikuasai oleh Sultan Muhammad Al-Fatih dalam misi baginda untuk menawan serta menjatuhkan kota Konstantinopel.